Tafikan Zayan, saya Hikmah Juni. Kemalangan maut di Jalan Lama Papar, Kota Kinabalu harus diatasi. Keliru dengan keadaan jalan raya yang sedang dalam pembinaan dan ciri keselamatan yang tidak mencukupi seperti kekurangan papan tanda, lampu jalan dan tanda isyarat menyebabkan Jalan Lama Papar ke Kota Kinabalu khususnya di kilometer 16 sehingga 22 menjadi laluan maut kepada pengguna jalan raya. Jalan raya itu adalah sebahagian projek lebuh raya Pan Borneo yang masih dalam pembinaan. Sejak Februari lalu, 8 nyawa sudah melayang termasuk dalam satu kemalangan ngeri semalam. 2 Februari lalu, 3 lelaki terkorban manakala 3 lagi cedera parah selepas 2 kenderaan pacuan 4 roda bertembung di kilometer 19 laluan berkenaan. Semalam, 3 orang termasuk 2 wanita maut manakala 2 lagi cedera parah apabila sebuah kereta Honda Civic bertembung dengan sebuah lori 3 tan di kilometer 22 jalan berkenaan. Pagi tadi satu lagi kemalangan berlaku namun tidak menyebabkan kematian. Setakat ini kita sudah ada 8 maut disebabkan oleh Jalan Raya Pan Borneo yang mana ianya terjadi di dekat-dekat kilometer yang berhampiran yaitu kilometer 19, kilometer 16, kilometer 21 dan kilometer 22. Jadi kalau kita terperincikan kematian-kematian disebabkan oleh kemalangan ini ialah 3 hari bulan 2 dulu ada 3 maut dan 3 cedera parah. Ini disebabkan oleh kenderaan bertambung. Ni dia bertambung ni mesti ada sebabnya. Nanti kita akan huraikan apa sebabnya. Dan 5 hari bulan 6 juga iaitu di kilometer 16 1 maut dan 5 cedera. Ini mengakibatkan 3 kenderaan. Dan juga 7 hari bulan 6 di kilometer 21 ada 1 maut. Ini melibatkan motosikal yang mana ianya ni mangsa ini berumur 21 tahun kalau tidak silap dan dia adalah anak yang tua dalam family dan dia adalah merupakan anak-anak yang diharapkan dan sedang menunggu keputusan untuk bekerja. Dia diharapkan oleh keluarga pasal dia adalah masuk salah satu institut pengajian tinggi. Jadi yang ke-19 ialah K22. Artinya kilometer 22, 3 maut dan 2 cedera. Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan menggesa pihak berwajib bertindak segera sebelum lebih banyak nyawa melayang. Pihak-pihak yang berkuasa mesti membuat sesuatu kerana kita tidak mahu benda ini akan berlarutan. Ramai, kalau ini berlarutan berarti lagi ramai orang yang akan menempuh maut. Jadi itu kita tidak mahu. Jadi apa yang saya dipahamkan ada di antaranya ialah disebabkan oleh signage, itu notis-notis yang tidak begitu terang dan juga tidak susah untuk dilihat. Lagipun kalau kira tempat-tempat itu dia belum lagi officially open for public. Jadi apabila dia belum lagi officially open for public, jadi kita pengguna jalan raya pun harus menggunakan inisiatif baik, gunakanlah inisiatif yang terbaik iaitu kita berjaga-jaga. Pasal kalau sesuatu yang belum lagi diresmikan secara resmi berarti memang akan ada kekurangan dari segi signage dan apa-apa. Jadi itu kita tidak mau berlaku. Jadi yang paling penting sekarang ini ialah untuk kita sama-sama menangani. Siapa yang harus menangani? Ialah orang-orang yang terlibat, JKR. Daerah Kota Kinabalu yang mencatatkan kes COVID-19 kedua tertinggi di Sabah dengan 63 kes akhirnya menjadi zon hijau apabila kes terakhir dilaporkan pulih hari ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata, terdapat 1 kes baharu dilaporkan di Tuaran hari ini menjadikan bilangan kumulatif kes di Tuaran kini 27 kes dengan 2 kes aktif. Dengan pertambahan 1 kes baharu itu, bilangan kumulatif kes COVID-19 di Sabah adalah 363 kes. 3 kes pulih dilaporkan hari ini, 2 di Tuaran dan 1 di Kota Kinabalu. Kes kematian kekal 7. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, sejumlah 70,722 orang telah selesai menjalani kuarantin di negeri ini.
Hanya tinggal 1,907 orang sahaja lagi individu di Sabah yang masih menjalani perintah kuarantin di rumah dan di 15 pusat kuarantin sehingga semalam. Sementara itu, Sabah terus menerima sumbangan peralatan perubatan untuk menjalankan ujian sampel COVID-19. Semalam, Temasek Foundation Singapura tampil buat kali kedua menyumbang peralatan perubatan bernilai RM750,000 yang membolehkan 10,000 lagi ujian sampel COVID-19 dilakukan di Sabah. Peralatan ini tiba di Kota Kinabalu melalui Kuala Lumpur tengah hari semalam sebelum diserahkan oleh Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon kepada Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu. Sebelum ini, Temasek Foundation telah menyumbangkan peralatan perubatan untuk menjalankan 5,000 ujian sampel COVID-19 di Sabah. 10,000 10,000 ini punya aptitude test and RNA extraction kits lah. Ini bukanlah pertama kali mereka ada sumbang kepada kita di Sabah sini. So this is also the other termasuk itu kos yang membawa barang ni di kepala Singapura kepada sini juga. So we want to thank all the relevant parties, special KKMs, SKKM as well lah, for assisting in us in bring all this stuff over here as well lah. Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Jones Wong, menyelar tindakan pemimpin Sabah di Putrajaya yang bersetuju dengan pemberian IMM 13 ke atas warga asing di negeri ini. 4 dekad lalu, pemimpin-pemimpin ini berjuang menyatakan pendatang asing tanpa izin parti bermula dengan pemberian IMM 13. Kini, semua pemimpin Parti Solidariti Tanah Airku STA, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dan Perikatan Nasional PN bersetuju memberikan IMM 13 adalah penyelesaian terbaik. Jones berkata, sandiwara kamu paling hebat, permulaan masalah parti kamu katakan solusi terbaik. Pandangan pemimpin Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Air STA yang tidak konsisten berkaitan isu rakyat asing di Sabah termasuk cadangan terbaru Kerajaan Perikatan Nasional PN untuk menyeragamkan dokumen rakyat asing kepada hanya IMM 13 dikecam. PBS dan STA pada mulanya adalah penentang gagasan Kerajaan Parti Warisan Sabah untuk menyelaras dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan iaitu IMM 13, kad burung-burung dan sijil banci. Penyelarasan itu adalah untuk mengawal selia pemegang dokumen itu supaya tidak mendatangkan mudarat sosial dan keselamatan di negeri ini. Namun pemimpin PBS dan STA telah membuat pusingan 180 darjah apabila tiba-tiba saja menyokong sepenuhnya rancangan untuk melaksanakan pemberian IMM 13 menggantikan kad burung-burung dan sijil banci. Cadangan itu diumumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin 14 Jun lalu. PBS adalah antara yang cepat memberikan sokongan. Timbalan Ketua Wirawati Warisan Joanna Su Henley Rampas berkata, Adun Kiulu yang juga Ketua Penerangan PBS, Datuk Johnston Bangkuai hanya berdiam diri sekarang. Sedangkan sebelum ini beliau sangat vokal menggesa menghantar pulang pelarian Filipina kerana perang saudara Mindanao telah berakhir. Sehubungan itu, Johnston diminta menjelaskan pendiriannya tentang cadangan kerajaan PN. Sementara itu, Pemuda APKO mengecam tindakan PBS, STA, UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang menyokong cadangan berkenaan. Ketua Pemuda APKO Felix Joseph Sang berkata sebelum ini Presiden STA dan PBS Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili serta beberapa pemimpin lain lantang melaungkan agar warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Namun selepas bersekongkol dengan kerajaan PN, sekelip mata pendirian mereka bertukar. Ini merupakan U-turn yang amat mengejutkan katanya. Felix turut mempersoalkan bagaimana pemberian IMM 13 kepada warga Filipina boleh menyelesaikan isu pendatang asing sedangkan timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Jonathan Yassin, mengatakan dokumen itu tidak diiktiraf kerajaan Filipina. Selain itu, Felix berkata rakyat turut tertanya adakah kerajaan PN juga akan memberikan dokumen yang sama kepada pendatang asing dari negara lain termasuk Indonesia dan Pakistan. Serta jaminan semua dokumen kad burung-burung, kad banci dan pemegang IMM 13 adalah sahih. Katanya dokumen seperti IMM 13 pernah dipalsukan sebelum ini. Kerajaan PN perlu menerangkan tempoh yang diberikan kepada pemegang IMM 13.
serta kaedah diguna pakai untuk mengenal pasti semua pemegang IMM 13 yang sudah berada di Sabah berpuluh tahun, termasuk anak cucu mereka atau yang sudah berkahwin dengan penduduk tempatan. Katanya perlu diingat bahawa cadangan PAS sementara Sabah diumum oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika memegang jawatan Menteri Dalam Negeri dalam kerajaan lalu. Felix melihat pemberian IMM 13 tidak mempunyai terma jelas dan terlalu banyak ruang untuk dimanipulasi. Banyak persoalan yang perlu dijawab kerana ianya amat membimbangkan rakyat Malaysia. Bekas pengarah tugas-tugas khas Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah, Datuk Nani Sakam sudah pun bertindak keluar parti sebanyak 3 kali sejak April 2018. Sehubungan itu, tindakan Nani mendakwa ribuan ahli PKR keluar parti Jumaat lalu adalah retorik politik semata-mata. Pengarah komunikasi PKR Sabah, Adam Festival Wilfred berkata, taktik sedemikian pernah digunakan sebelum ini. Adam berkata ketua-ketua cabang PKR Sabah tetap menyokong dan berdiri teguh di bawah kepimpinan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Christina Liew, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri. Ia sebagai tanda solidariti bahawa keadilan Sabah kekal kukuh dan mendapat sokongan rakyat Sabah. 3 daerah di Sabah iaitu Kinabatangan, Ranau dan Tambunan yang menunjukkan pencapaian imunisasi vaksin polio BOPV yang mencecah 90% dipilih untuk memulakan pemberian vaksin dos seterusnya. Vaksin MOPV atau Monovalent Oral Polio Vaccine diberikan bermula 17 Jun melalui kempen imunisasi polio Sabah. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, liputan imunisasi BOPV bagi dos pertama pada ketika ini sudah mencapai 82.08%. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS untuk mencapai 95% imunisasi menjelang pertengahan Julai. Namun JKNS berharap ibu bapa akan terus membawa anak-anak mereka yang berumur di bawah 13 tahun untuk mendapatkan vaksin polio di mana-mana fasiliti kesihatan atau menerusi program yang dijalankan. Kita dalam keadaan norma baharu sentiasa ingat menjaga kesihatan diri. Sekian berita BTTV malam ini. Paring kewenangan, saya Hikmah Juni.